Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini dalam kekecohan dan suasana meriahnya pilihan raya PRK KKB Kuala Kubu Baharu. Ini pula yang tular. Uncle maki jentera PH, rupa-rupanya hanya lakonan penyokong PN. Oh, ini bikin malu. Ini betul-betul memalukan. Kantoilah Uncle ini. Lakonan penyokong Perikatan Nasional PN yang bertindak memaki jentera Pakatan Harapan PH akhirnya terdedah. Rupanya individu berkacamata tersebut turut serta dalam perarakan semasa penamaan calon pagi tadi. Terdahulu, rakaman video lelaki Cina berkenan yang memarahi jentera PH menggunakan bahasa Melayu itu awal-awal lagi menimbulkan kesangsian di pihak penyokong kerajaan perpaduan. Namun, tentera cyber PN dilihat memanipulasi kemarahan kononnya akar umbi di Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu dengan petanda awal pengundi menolak calon kerajaan perpaduan. Kesian tengok jentera PH kena maki dengan angkol ini. Betul-betul angkel ni lepas geram kat kerajaan PH pimpinan PMX, kata mereka. Petanda awal undi protes yang amat dahsyat bakal berlaku di Kuala Kubu Baharu. Rakyat sudah tidak boleh bersabar lagi, tulis pengguna X @solicitor. Walau bagaimanapun, akhirnya apa yang berlaku ialah rupa-rupanya uncle yang memaki hamun itu adalah terkantoi. Uncle maki hamun jentera PH rupanya hanya lakonan penyokong PN. Dipetik daripada Harapan Daily. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Tapi sebelum itu, dalam pilihan raya, janganlah sampai membuat dosa pula. Pilihan raya ini untuk memilih pemimpin dalam satu kawasan. Bukannya untuk mengumpul dosa. Nak berlakon menipu tu satu dosa. Nak menimbulkan huru-hara pun boleh kata dosa. Dan yang lebih teruk lagi ialah berkempen dengan cara yang paling jijik dan keji kotor, yaitu dengan menggunakan fitnah, menggunakan isu 3R. Kalau nak berkempen, kempenlah guna isu yang paling sesuai seperti kemajuan, pembangunan, dan cakaplah tentang dasar-dasar kerajaan atau sebagainya. Itu yang betul. Bukannya menggunakan isu 3R, bukannya menggunakan isu fitnah, bukannya tunggang sini, tunggang sana. Kalau itu yang dibuat, ianya tidak akan membawa kelebihan kepada rakyat, tetapi akan membuatkan rakyat menjadi huru-hara, kerajaan akan jadi huru-hara, negara akan jadi huru-hara, yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Dan pastinya, bagi Anda yang ada di kawasan KKB itu, janganlah pula Anda berkempen sehingga memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan hubungan kawan dan rakan-rakan. Karena pilihan raya itu sebentar saja, paling lama pun 14 hari. Selepas itu Anda akan jumpa rakan-rakan Anda. Jadi berpada-padalah apabila berkempen. Jangan sampai memaki hamun, jangan sampai memfitnah sini sana. Sebab nanti juga Anda juga yang akan berkawan semula dengan rakan-rakan itu. Bahkan lebih pedas lagi, ada rakan kata, nanti yang akan mengubur kita, yang akan mengafankan kita, menyembayangkan kita, yang akan mengusung kita, membawa kita ke dalam liang lahat atau liang kubur, bukanlah orang-orang yang Anda sokong itu, kata netizen, tapi saudara mara kita, rakan-rakan kita. Jadi fikirkannya. Berpada-padalah dalam berkempen, jangan menggunakan cara yang salah. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, Sanusi kena lagi. Bukan setapak, bukan dua tapak, tapi bertapak-tapak. Ini apabila seorang PU, yaitu Said telah pun sound Sanusi. Kalau dah ditegur tapi tak endah juga,
tukar sajalah menteri besar ini, kata Piused Saun Sanusi. Dipetik daripada Harapan Daily. Timbalan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang dirakam sedang tindakan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang dirakam sedang menyanyi di atas pentas dalam sebuah program di Kedah mendapat teguran keras daripada seorang pendakwah bebas. Pencetus Ummah PU Syed Muhammad Bakri Syed Ishak berkata, tindakan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu menyanyi di atas pentas dengan berlatar belakangkan sekumpulan kanak-kanak perempuan menari sebagai contoh yang tidak wajar. Kata PU Syed, banyak lagi perkara yang boleh dibuat selain menyanyi. Lebih-lebih lagi Sanusi membawa imej sebagai pemimpin PAS, kata beliau. Wahai Datuk Sri, kata beliau, Menteri Besar MB, cukup-cukuplah menyanyi. Banyak perkara lain yang boleh dibuat selain menyanyi, katanya. Kali ini video yang tersebar disertakan tarian di belakang Menteri Besar. Ini sangat tak bagus. Saya sangat tidak setuju pemimpin PAS menunjukkan contoh sebegini kepada khalayak ramai atas alasan berhibur dan menghiburkan. Katanya menerusi hantaran di TikTok miliknya baru-baru ini. Piused turut mempersoalkan, sama ada pemimpin parti berkenan berhasrat untuk membuat pembaharuan, namun dalam masa sama menyalahi kepimpinan ulama. Beliau menasihatkan agar ulama di Kedah supaya bertegas dan menegur menteri besar itu, supaya lebih berhati-hati agar isu berkenan tidak akan dijadikan sebagai bahan politik pihak lawan. Tolong tegur secara tegas terhadap Menteri Besar kesayangan rakyat Kedah ini, agar lebih berhati-hati agar tidak menjadi bola tanggung kepada lawan, katanya. Tegur tanda sayang, tapi kalau kerap sangat ditegur tapi masih tak dengar, saya harap digantikan Menteri Besar yang baru bagi menggantikannya. Jagalah himah sebagai pemimpin gerakan Islam, ujar beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Cik Gubad? Pemimpin Perikatan Nasional yang begitu lantang dan selalu kena saman. Kali ini bukan sekadar disaman tetapi ditahan polis. Cik Gubad ditahan polis akibat daripada hantaran mengenai kasino di Johor. Baru-baru ini isu tentang kononnya pembinaan kasino di Johor menjadi tular dan menjadi makanan enak oleh para pembangkang. Mereka kata beberapa orang pemimpin daripada DAP, daripada Pakatan Harapan, daripada Kerajaan Perpaduan dan sebagainya. Mereka kata ini kesukaan mereka lah, sebab boleh digunakan isunya, termasuklah dikaitkan dengan agama, bangsa dan sebagainya. Tetapi untuk makluman Anda semua, orang-orang yang dikaitkan tentang isu pembinaan kasino itu telah tampil menafikannya. Yang paling menarik ialah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ini jarang sekali tampil segera menafikan, tapi kali ini dia begitu cepat membuat penafian karena dia benar-benar tidak percaya bahawa itu boleh berlaku. Anwar Ibrahim kata itu satu tipu dan tak benar, kata Anwar Ibrahim. Itu satu fitnah. Menteri Besar Johor juga, Hafiz juga telah pun tampil memberikan penafian. Kata beliau, Johor tidak pernah mau membina kasino. Bahkan Keboduli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim yang juga adalah Sultan Johor, turut mengingatkan supaya tidak membuat kasino di Johor.
Dan yang paling kita tunggu-tunggu ialah tycoon yang dikaitkan dengan pembinaan kasino itu, yaitu Vincent Tan dan juga Big Corp, telah tampil juga mengatakan bahawa tiada apa-apa perbincangan. Bahkan mereka mahu supaya Bloomberg yang memaparkan berita laporan itu segera menurunkan laporan itu kerana ianya tidak tepat, kata Big Corp. Tapi ada juga orang yang masih tak segan-segan, tak segan silu, masih menularkan perkara yang sudah dinafikan itu dan telah dikatakan sebagai fitnah. Dan orang antaranya ialah Cikgu Buan yang telah pun ditahan polis akibat hantaran mengenai kasino di Johor. Badrul Hisham Syarin yang lebih dikenali sebagai Cikgu Buan ditahan susulan catatannya berhubung pembukaan kasino di Forest City, Johor. Peguamnya, Rafiq Rashid Ali berkata, Badrul ditahan di IPD Dangwangi untuk disiasat di bawah Akta Hasutan serta Akta Komunikasi dan Multimedia. Lapor media, polis akan memohon perintah reman terhadap aktivis politik itu pagi ini. Bagaimanapun, menerusi satu poster tertulis Solidariti 4 Cikgu Bad, ahli bersatu itu didakwa ditahan di RNR Tapah semalam sebelum dibawa ke IPD Dangwangi. Mengikut dari maklumat yang disebarkan, kes disiasat berkaitan siaran langsung TikTok Cikgu Bad yang mengulas berkenaan kasino sehingga melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Telefon bimbit dirampas dan kereta Cikgu Bad dibawa oleh polis. Demikian kenyataan pada poster yang dimuat naik pengguna X Suara Anak Muda Official. Sebelum ini, Perdana Menteri Berjaya dan Genting Malaysia menafikan laporan Bloomberg dan dengan Anwar menggesa tindakan diambil terhadap syarikat media itu atas dakwaannya. Bloomberg melaporkan Anwar menemui pengasas Berjaya Corporation Berhad, Vincent Tan dan CEO kumpulan Genting Lim Kok Teh untuk membincangkan lesen kasino bagi Forest City minggu lalu. Laporan yang memetik sumber itu berkata, pembukaan kasino akan memulihkan projek hartanah bernilai 100 bilion US dollar itu. Badrul dalam catatan Facebooknya menyindir kasino itu adalah hub kewangan yang diumumkan Anwar dan dia berterima kasih kepada Bloomberg serta Business Times menerbitkan artikel berhubung perbincangan itu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam Tun Mahathir Mohamad meramalkan bahawa PRK KKB, iaitu Kuala Kubu Baharu, akan dimenangi dan dikekalkan kemenangannya kepada DAP. Ramalan Tun Mahathir itu sebenarnya mungkin benar atau mungkin juga tak benar. Tetapi dari mana sudutnya atau dari mana faktornya atau dari mana perkiraan Tun Mahathir atas ramalan itu? Apakah faktornya, apakah perinciannya menjadi tanda tanya ramai orang? Ini apabila ada yang mengandaikan ramalan Tun Mahathir itu ialah satu reverse psychology, ataupun dengan kata lain menyindir secara sinis. Walau bagaimanapun, ada juga netizen yang kata bagaimanapun, macam manapun Mahathir menyindir perkara itu, yang pastinya kata netizen memang silap-silap hari bulan DAP akan menang lagi di kawasan tersebut dan Perikatan Nasional akan mengalami masa yang memalukan kali pertama tahun ini apabila akan kalah, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, ramalan Tun Mahathir sekadar psikologi terbalik menurut Sabudin. Pelbagai pihak tampil memberi reaksi apabila bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad meramalkan calon Pakatan Harapan daripada akan menang dalam PRK
Kuala Kubu Baru 11 Mei depan. Beliau adalah paling awal membuat ramalan berkenaan PRK Kuala Kubu Baru itu hanya beberapa jam selepas proses penamaan calon selesai. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu meramalkan demikian berdasarkan hakikat bahawa undi Melayu berpecah berbanding pengundi Cina yang solid kepada PHDAP. Jumlah pengundi di situ lebih ramai Melayu daripada Cina, tetapi Melayu berpecah, Cina bersatu, kata Mahathir. Jadi kemungkinan ialah DAP menang, katanya di sebuah majlis hari raya semalam. Walau bagaimanapun, ramai para penyokong DAP mengatakan bahawa parti DAP bukannya hanya dimiliki oleh orang Cina. Parti DAP bukan hanya dianggotai atau ahlinya orang Cina. Kerana sekarang ini dalam parti DAP sudah ada beberapa ahli parlimen orang Melayu dan sudah ramai pemimpin-pemimpin Melayu dalam DAP. Bahkan ramai penyokong-penyokong mula menyokong DAP dalam kalangan orang Melayu. Jadi oleh sebab itulah, mungkin itulah kebenaran yang patut ditelan oleh Tun Mahathir, walaupun ianya reverse psychology, tetapi terbukti besar kemungkinan DAP memang akan menang di KKB. Walaupun ramalan Tun Mahathir itu mungkin ada benarnya sekurang-kurangnya pada ketika ini, namun setelah tempoh kempen berjalan selama 14 hari, pelbagai kemungkinan lain boleh berlaku. Begitupun seperti semua maklum, sejak terpelanting daripada jawatan Perdana Menteri pada tahun 2020 lalu, Tun Mahathir tidak pernah lagi suka kepada PH dan DAP. Dengan itu, ramalannya bahawa PH-DAP kemungkinan besar akan menang bukanlah petanda sokongan, gambaran keyakinan atau keinginannya mahu DAP atau PH menang di Kuala Kubu Baru. Kalau ditanya baik secara berdepan atau sembunyi-sembunyi, jawapan Tun Mahathir adalah pasti mahu PHDAP yang dibantu UMNO kalah di Kuala Kubu Baru. Ramalan beliau itu sebenarnya sekadar reverse psychology atau psikologi terbalik agar pengundi Melayu secara segera bangkit dan keluar beramai-ramai memberi undi kepada calon PN atau bersatu. Saudara-saudara sekalian, jangkaan beliau pengundi Melayu tentu lebih selesa diwakili wakil rakyat Melayu berbanding bangsa lain, terutama di kawasan di mana mereka adalah pengundi majoriti. Dengan ramalannya itu, harapannya tidak lain agar pengundi Melayu yang merupakan majoriti di Kuala Kubu Baru tidak mensia-siakan undi mereka dan keluar beramai-ramai. Berdasarkan hakikat pengundi Melayu agar majoriti, jika peratusan keluar mengundi mereka adalah tinggi, keadaan itu boleh menewaskan pengundi Cina yang bukan majoriti yang didakwanya solid kepada PHDAP itu. Harapan lain di sebalik ramalan itu ialah barangkali Tun Mahathir berharap PN akan segera mengundangnya untuk turut sama berkempen kerana dalam hatinya berasakan beliaulah pejuang Melayu tulen di negara ini. Jika beliau diundang berkempen dan berjaya memusingkan sejumlah pengundi Melayu dan akhirnya calon PN beroleh kemenangan, bererti hidup baliklah nyawa politiknya selepas ini. Yang penting bagi Tun Mahathir melalui kemenangan Perikatan Nasional PN di Kuala Kubu Baru nanti, beliau telah berjaya mencalarkan imej Perdana Menteri ke-10 yang akan digambarkan tidak lagi mendapat kepercayaan rakyat. Tetapi jika calon PHDAP benar-benar menang pula, Tun Mahathir juga sudah sedia dengan jawapannya. Jawapannya, saya dah kata awal-awal lagi. Dia tidak rugi apa-apa. Cuma laba besar dapat dikutipnya jika melalui psikologi terbalik ini, calon PHDAP berjaya dikalahkan pada 11 Mei nanti, sama tarik dengan hari ulang tahun kelahiran UMNO. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.